Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali Najmi bin Azman. Nombor matrik saya 074478. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harith Iqmal bin Uthman dan nombor matrik saya ialah 074960. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Luqmanul Hakim bin Muhammad Yusni. Nombor matrik saya 074816. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Asyawardina binti Engku Fauzi. Nombor matrik 072403. Assalamualaikum. Nama saya Ainul Khadijah binti Abdul Wahab. Nombor matrik 072207. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Nur Zahidi. Nombor matrik 073736. Assalamualaikum. Saya Amirah Yohanis binti Aidi Amir. Nombor matrik saya 072149. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati Yasmin binti Asmadi. Nombor matrik 073772 daripada kos Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ina Batrisya Binti Adam. Nombor matrik saya 073793. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan bincangkan pasal wanita dan politik. Fenomena keterlibatan wanita dalam arena politik merupakan salah satu daripada beberapa isu yang pernah dibahaskan oleh para ilmuwan Islam. Memandangkan golongan lelaki telah mendominasi hampir semua bidang kerjaya yang ada, kewujudan golongan wanita pula seolah-olah tidak dapat diterima oleh sesetengah pihak, terutama dalam aspek kepimpinan. Mengapa demikian? Ini kerana wanita adalah sinonim dengan personaliti yang penuh dan keayuan serta kelembutan berbanding dengan aspek kepimpinan. Antara ciri-ciri yang diperlukan adalah seperti tegas, pantas, bijak, mengawal keadaan yang tertentu, melibatkan emosi dalaman serta cekap menangani masalah yang berlaku tanpa memainkan kejantinaan seseorang. Ini kerana kejadian wanita dan lelaki tentunya mempunyai perbezaan yang ketara. Apatah lagi wanita dianugerahkan beberapa keistimewaan tertentu yang tiada pada golongan lelaki dan sekaligus dijadikan alasan bahawa wanita tidak seharusnya melibatkan diri dalam politik. Wanita juga dengan inisiatif dan kesedaran yang tinggi telah menumbuhkan dan menerajui pelbagai badan bukan kerajaan NGO. Antaranya Pengurusi Persatuan Penduduk, Persatuan Ibu Tunggal, Persatuan Anak dan Orang Kurang Upaya dan Warga Emas. Walau bagaimanapun, kedudukannya dalam kepimpinan politik dan syarikat dalam jawatan tertinggi didapati masih rendah dan belum mencapai 30% pernyataan di peringkat kepimpinan. Hadirin sekalian, menggunakan rentak seimbang menjunjung prinsip, maka Yang di-Ketua selaku Ketua Pembangkang, hari ini saya akan memulakan rentak bangkangan saya. Benarkah Islam melarang kepimpinan wanita? Tentu jawapannya tidak. Hal ini kerana sejarah telah mengemukakan ramai tokoh-tokoh wanita yang mengharungi sejarah perjuangan Islam. Contohnya, wanita tak sesuai untuk bekerja dan tidak sesuai untuk menjadi pemimpin kerana faktor sosial, tapi dari segi biologi. Izinkan saya membangkang. Pada era globalisasi ini, wanita sudah mampu untuk hidup berdikari dan melakukan kerja-kerja lelaki. Hal ini dapat dibuktikan dengan kewujudan ramai ibu-ibu tunggal yang mampu menguruskan keluarga dengan sempurna walaupun tiada lelaki sebagai pemimpin keluarga mereka. Pada mata khalayak umum, wanita tidak mampu menjadi pemimpin kerana wanita itu lemah. Namun, fakta itu salah dan tidak dapat diguna pakai pada zaman kemodenan ini. Hal ini kerana wanita ternyata mempunyai kekuatan dalaman, psikologi, mental, intelektual dan fizikal yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pandangan anda, wahai saudari ini. Tetapi saya harus bertegas dan membangkang pandangan anda. Saya berpandang bahawa wanita cenderung untuk mengikut emosi. Hal ini dapat dilihat wanita difitrah oleh penciptanya untuk menjadi golongan yang cepat beremosi. Apabila mereka berada dalam keadaan yang beremosi, di mana mereka perlu membuat keputusan, hal ini akan mengakibatkan mereka akan terburu-buru dalam membuat keputusan.
justru mengakibatkan penilaian dalam menentukan perkara yang baik dan yang salah akan menjadi kabur. Sebagai contoh, kita boleh melihat agama Islam sendiri menyuruh lelaki menjadi ketua dalam segala hal. Contohnya sebagai ketua keluarga dan ketua ekonomi seperti Khalifah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 100% tidak bersetuju dengan kenyataan yang diberikan oleh saudara Luqman. Saya mengambil Ummu Salamah sebagai contoh. Begitu juga peranan wanita dalam pembuatan keputusan di zaman Rasulullah SAW. Antaranya berkaitan kedudukan mereka dalam peperangan seperti yang disuarakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam peperangan Hudaibiyah. Keputusan baginda Rasulullah SAW membenarkan kaum wanita membantu kaum lelaki dalam peperangan walaupun dilihat sebagai bekerja di balik tabir. Namun telah menjadi bukti pengiktirafan terhadap keberanian mereka menghadapi suasana yang berisiko tinggi selain peranan mereka di luar lingkaran rumah tangga. Peranan ini telah membantu memberi kekuatan kepada masyarakat Islam melalui kerjasama padu masyarakatnya sehingga membawakan kejayaan dalam mengalahkan musuh Islam. Selain itu juga, Ummu Salamah radhiyallahu anha juga telah memainkan peranan dalam mengubah pandangan pemimpin dalam penentuan keputusan atau hukum di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu pandangan dalam penentuan kadar mahar dan tempoh lama wanita boleh bersabar apabila ditinggalkan suami. Walaupun kedua-dua isu tersebut adalah isu wanita, namun tindakan menyuarakan pandangan yang berbeza dengan khalifah yang dikenali dengan sebagai ketegasannya adalah satu keberanian dalam memastikan hak kaum wanita terjamin. Tindakan ini diterima oleh Khalifah Sayyidina Umar menunjukkan bahawa pandangan mereka sangat penting dalam penentuan sesuatu keputusan berkaitan hal ehwal wanita, bahkan yang berkait rapat dengan kesejahteraan keluarga. Hal ini juga penting dalam menentukan dasar kebajikan sosial pada masa ini. Yang saya hormati sekalian, selepas mendengarkan hujah-hujah yang dilontarkan oleh kedua belah pihak, saya dapati bahawa hujah yang dikemukakan oleh pihak penyokong dan membuka mata pihak kami bahawa kaum wanita juga layak diberikan peluang untuk memimpin dalam bidang politik, ekonomi dan bidang-bidang lain. Dalam perbahasan tentang asas kepimpinan wanita Islam, tokoh Islam sendiri iaitu Hamka juga telah menggariskan beberapa kriteria penting yang mengisbatkan hak dan status wanita sebagai pemimpin. Beliau mempertahankan kemerdekaan mereka sebagai pemimpin dan menekankan tentang tanggungjawab yang sama yang mesti dipikul dalam menegakkan kepimpinan ini. Memang tidak dinafikan lagi, wanita sendiri kadang-kadang tidak dapat melakukan sesuatu kerja seperti mana golongan lelaki. Namun dalam setengah keadaan golongan lelaki juga tidak boleh melakukan sesuatu kerja yang boleh dilakukan oleh golongan wanita. Justru itu, wanita tidak harus diletakkan sebagai golongan yang lemah kerana mereka juga mempunyai kemampuan dan berkredibiliti. Hal ini dibuktikan dengan golongan wanita yang dapat menggaris tugas sebagai seorang isteri, ibu dan tidak kurang juga sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum. Pendapat saya bagi peranan seorang wanita untuk menjadi seorang pemimpin, bagi saya ia adalah kehendak, kerana seperti yang kita tahu, wanita ini tidak berfikiran seperti seorang lelaki. Seperti yang kita tahu, kebanyakan wanita juga membuat keputusan mengikut emosi dan tidak berfikiran seperti orang waras. Dan bagi saya juga, wanita tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, manakala lelaki lebih layak untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam Islam pun ada berkata bahawa wanita tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, manakala lelaki yang lebih layak untuk menjadi seorang pemimpin. Sekian, terima kasih. Saya ada soalan tentang wanita sebagai pemimpin. Pada pendapat anda, perempuan sebagai pemimpin tu ialah kehendak ataupun keperluan? Sila jelaskan. Saya merasakan bahawa wanita sebagai pemimpin itu merupakan
satu keperluan, kerana everyone opinion is matter. Kebanyakan jawapan dari orang mesti akan mengatakan bahawa perempuan tidak layak kerana terlalu memiliki emosi dan sesuatu hal, tetapi setiap orang mempunyai pendapat yang berlainan. Kita boleh menggunakan contoh seperti Ratu Balqis. Walaupun dia seorang wanita, tetapi dia tenang menghadapi situasi yang penting ketika berhadapan dengan orang Yaman. Assalamualaikum. Saya nak tanya berkaitan kepimpinan. Pada pendapat anda, pada zaman ini, wanita sebagai pemimpin adalah keperluan atau kehendak? Dan sila terangkan. Okay, pada pendapat saya, wanita sebagai pemimpin adalah kehendak. Oleh kerana pada pendapat saya, tak semua perkara boleh dipimpin oleh wanita. Ada setengah perkara yang perlu dipimpin oleh lelaki untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu pendapat saya. Terima kasih. Okey, untuk pada soalan, saya rasa wanita boleh jadi pemimpin. Sebabkan pemimpin ni tidak, saya sokonglah untuk bahawa gender equality tu satu benda yang boleh dicapai. Walaupun perempuan tidak ada daripada segi fizikal, tapi daripada segi mental mereka boleh untuk memimpin. Sebabkan memimpin ni perlukan maturity lah. So tak semestinya lelaki sahaja yang boleh capai total maturity, tetapi perempuan pun boleh. Dia bergantung kepada pengalaman masing-masing dan juga mentor dan mentee yang membolehkan mereka menjadi pemimpin. So tak semestinya lelaki sahaja yang boleh memimpin. Saya percaya bahawa perempuan pun boleh jadi pemimpin.